Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membincangkan tentang pengaruh budaya hedonisme, punca dan faktor mempengaruhi serta kesannya terhadap pembinaan negara bangsa. Saya akan membentangkan tentang latar belakang budaya hedonisme dan objektif untuk menjalankan tajuk ini. Untuk latar belakang, hedonisme merupakan kata yang berasal dari Yunani yang bermaksud kesenangan. Hal ini kerana orang Yunani suka akan melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak baik. Hedonisme juga ditepikan oleh Jawatan Kuasa Bahasa dan Pustaka yang berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Terdapat beberapa contoh yang berkaitan dengan hedonisme, iaitu membeli barang fashion yang mengikut jenama, melibatkan diri dalam pesta sehingga tengah malam, menggunakan kereta yang mewah dan mahal dan sebagainya. Selain itu, terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengenal pasti punca budaya hedonisme. Seterusnya adalah mengkaji faktor yang mempengaruhi hedonisme. Akhirnya adalah mengenal pasti kesan budaya hedonisme terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme dengan pembinaan negara dan bangsa. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah kajian. Pengkaji telah menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan maklumat. Yang pertama adalah rujukan laman sesawang. Pengaji telah dapat mencari sejarah faktor dan kesan budaya hedonisme di Malaysia. Kebaikan rujukan laman sesawang adalah mempunyai sumber maklumat yang besar, dapat menjimatkan masa, dan pengaji dapat melayani pada bila-bila masa, dan rujukan laman sesawang mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dikarenakan maklumat diambil daripada laman sesawang rasmi kerajaan. Seterusnya adalah rujukan perpustakaan. Pengaji telah dapat mencari definisi dan kesan buruk budaya hedonisme di rujukan perpustakaan. Kebaikan adalah kos yang rendah kerana pengaji hanya membaca buku di perpustakaan. Buku rujukan dapat berujuk berulang-ulang kali sehingga pengaji faham. Dan buku rujukan mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi kerana ditulis oleh pakar-pakar penulis. Seterusnya adalah rujukan surat khabar. Pengaji telah membacakan berita harian dan utusan Malaysia untuk mendapat tahu kesan buruk hedonisme. Kebaikan surat khabar adalah dapat merujuk berulang-ulang kali sehingga faham. Harga yang rendah dan tahap kebolehpercayaan yang tinggi dikarenakan maklumat dikawal oleh kerajaan. Seterusnya adalah kajian penyelidikan. Perkembangan laman sesawang telah membantukan perkembangan hedonisme. Pengguna laman sesawang hanya ingin mengoptimalkan keseronokan mereka tanpa mengirakan akibat. Kes buli cyber adalah salah satu akibat dan Malaysia telah mengalami kes buli cyber yang serius. Yang kedua adalah perkembangan industri otomotif. Kemarahan jalan raya semakin tinggi dikarenakan pemandu mengambil minuman beralkohol semasa memandu. Akhirnya adalah penciptaan alat teknologi. Alat teknologi telah memudahkan aktiviti harian manusia tetapi juga menyebabkan kelalaian dan kemalasan manusia. Punca budaya hedonisme. Antara punca budaya hedonisme adalah carian topik di internet yang tiada batasan dan limitasi. Umum sedia maklum bahawa internet dapat dijadikan sebagai platform untuk mencari pelbagai maklumat. Namun, carian internet yang bersifatkan tiada batasan dan limitasi telah menyebabkan berlakunya isu seperti pornografi. Masalah menjadi lebih rumit apabila munculnya aplikasi Netflix yang bebas menayangkan filem-filem kandungan dewasa. Yang kedua, hiburan televisyen yang melampau. Program-program hiburan televisyen di Malaysia sedikit sebanyak memberikan sumbangan kepada punca berlakunya budaya hedonisme. Hiburan-hiburan yang bersifat menyenangkan untuk membuang rasa bosan, menjadikan masyarakat untuk terus alpa dengan hiburan yang ada. Ini telah menyebabkan berlakunya budaya hedonisme secara tidak langsung. Yang ketiga, penerimaan konsep Barat selepas negara dijajah. Dasar-dasar yang dibuat oleh Barat semasa menjajah negara kita telah meninggalkan banyak kesan. Pembangunan dan pemodenan negara Malaysia yang dapat dilihat sekarang mempunyai nilai sentuhan konsep Barat dalam pelbagai aspek. Secara tidak langsung, ideologi Barat yang mengutamakan keseronokan dan kebendaan menyumbang kepada gaya hedonistik dalam kalangan rakyat Malaysia. Keempat, kebatasan perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi telah mewujudkan kemunculan media sosial. Masyarakat menghabiskan masa di media sosial demi memuaskan kehendak untuk mengikut trend semasa.
Masyarakat kini boleh dilihat gemar menunjukkan aktiviti harian mereka demi mendapatkan perhatian daripada orang ramai dan ingin dilihat sebagai yang terbaik. Yang terakhir, kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa pada masa kini adalah kebanyakannya mereka yang berkerjaya. Kebanyakan masa mereka dihabiskan untuk bekerja sehingga menyebabkan anak-anak terabai. Secara tidak langsung, perkara ini telah membuatkan nilai moral anak-anak menjadi semakin menipis kerana tidak ada yang memantau. Seterusnya, ialah faktor-faktor yang mempengaruhi hedonisme. Antara faktor yang membawa kepada peningkatan trend hedonisme ini adalah disebabkan daripada kurangnya peranan mendidik daripada ahli keluarga, terutama sekali ibu bapa. Keluarga bukan komponen paling penting dalam pembentukan sesebuah masyarakat dan negara bangsa yang baik hasilnya. Jika dilihat pada hari ini, kebanyakan ibu bapa lebih sibuk mencari wang dan harta benda demi menjamin masa hadapan yang cerah, sehingga kurangnya memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Ibu bapa sebenarnya merupakan pengaruh yang cukup kuat dalam pembentukan seseorang anak, terutama sekali kepada mereka yang sedang meningkat remaja. Perkembangan teknologi maklumat juga menjadi punca kepada seseorang itu boleh terjerumus ke dalam arus trend hedonisme ini. Ia banyak memberi impak yang besar, terutama sekali kepada pemikiran dan gaya hidup sesebuah masyarakat. Banyak masalah sosial dan jenayah berpunca daripada kemudahan teknologi media yang mudah untuk digunakan. Hari ini dilihat kebanyakan masyarakat menghabiskan masa dengan berkomunikasi dan berinteraksi secara maya, menyebabkan ketagihan dan kurangnya komunikasi secara interpersonal. Media juga seakan menjadi penggerak utama kepada peningkatan trend hedonisme, terutama sekali kepada peminat hiburan masa kini. Media massa memfokuskan kepada aspek hiburan untuk bacaan dan tontonan masyarakat hari ini. Program-program dari TV yang juga diwujudkan untuk mereka yang gemarkan hiburan tanpa mengira peringkat umur. Mereka juga akan menjadi lalai serta alpa dengan tugasan dan tanggungjawab mereka dek kerana keseronokan berhibur. Pengaruh budaya barat yang bercirikan keseronokan melampau-lampau ini kian menjadi norma baharu di negara kita. Pengaruh budaya barat ini adalah sangat bertentangan dengan norma budaya kita yang kebanyakannya berpaksikan kepada agama kita sendiri. Ia mampu membuatkan akidah seseorang itu menjadi goyah serta boleh merosakkan jati diri mereka. Kesimpulannya, peningkatan trend hedonisme ini tidak lagi boleh dipandang enteng dan perlukan pemerhatian yang lebih mendalam kerana masalah jenayah dan penyakit sosial kini berada di tahap yang sangat membimbangkan banyak pihak. Kesan budaya hedonisme terhadap semangat patriotisme dan nasionalisme, dan juga kesan budaya hedonisme terhadap pembinaan negara bangsa. Hedonisme telah menyebabkan penurunan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan Malaysia. Pernyataan ini dinyatakan kerana budaya orang luar telah menenggelamkan budaya sendiri. Seperti mana yang anda tahu, hedonisme telah membawa budaya orang luar dan menyebabkan tenggelamnya budaya kita sejalur dengan pengadilan massa. Hal ini kerana generasi muda mudah terikut dengan kehidupan bebas yang diamalkan dalam budaya hedonisme. Kemudian, hedonisme juga telah memberikan kesan negatif kepada negara kita. Antaranya ialah meningkatkan kadar kematian, yang mana perkara ini terjadi kerana penyalahgunaan teknologi. Rakyat Malaysia kebanyakannya menggunakan teknologi untuk mencari keseronokan tanpa memikirkan kesan dan akibat daripada kebenaran mereka tersebut. Kemudian, hedonisme juga menyebabkan pertumbuhan penyakit darah. Perkara ini secara tidak langsung akan menjadi punca penambahan kes jenayah dalam negara kita. Perkara ini juga akan menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS. Golongan-golongan muda kebanyakannya menggunakan alasan untuk menghilangkan tekanan dan stres mereka bagi mengambil dadah ini. Kemudian, golongan-golongan yang terlibat dengan hedonisme ini juga mudah terlibat dengan minuman keras dan memabukkan. Justru, perkara ini menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia telah meminum minuman keras itu sebagai satu perkara yang biasa dan bukan lagi satu perkara yang harus diambil berat. Seperti yang kita tahu, minuman keras ini telah menyebabkan gangguan kepada keamanan negara, di mana apabila pemandu memandu dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kemalangan jalan raya, mereka telah menyebabkan gangguan kepada rakyat apabila perkara tersebut berlaku.